Boleh kita terus beli pada harga 58 sen ataupun berapalah yang kita nampak pada hari Rabu nanti. Tapi kita kena tahu di mana nak letak resistance dan juga support terdekat. Kenapa saya ambil 545 sebagai support? Disebabkan 545 adalah resistance yang dia berjaya break dan nampak macam nak turun. Kita kena kira dulu dia punya risiko kita dan juga berapa target untuk kita dapat dia punya reward lah, kemungkinan besar kalau kita beli. Lepas kita beli, tiba-tiba harga tu turun dan close di bawah support ni, kita dah boleh terus jual dalam keadaan rugi. Dan dia terus naik, maknanya kita berada dalam posisi untung. Tapi kalau kita beli dan dia terus turun, close di bawah 545 ni, kita anggap dia sebagai trade yang gagal. Kita hanya beli kalau sekiranya harga berjaya naik daripada 655 ni dan close di atas, kita pun terus beli. Close di atas Jadi nak tunggu close tu macam mana? Kita nak tahu dia tunggu close, biasanya tunggu antara petang-petang sikit lah, pukul 3, pukul 4 tu kita dah boleh agak lah dia nak close ketak ke atas. Dalam masa yang sama, lepas dia break dan close di atas katalah 66 ataupun 65 tadi, kita boleh jadikan aras 655 ni sebagai kita punya stop loss, ya. Kalau kata dia naik dan turun balik esoknya, dan tak boleh nak buat apa lah, kena keluar lah. Menunggu beberapa signal daripada bentuk candle dan bawah, maknanya high dan low ini kita panggil range. Kita nak tunggu sehingga, saya ambil contoh yang ni lah, pada ketika ni lah. Pada ketika ni kita nampak range dia tinggi, ni besar, yang hitam ni range dia besar, high pun besar. So range dah makin kecil, range pun dah makin kecil. Gunakan konsep yang sama macam yang kedua tadi, kita cuma entry kalau kata ada harga yang berjaya naik lebih tinggi daripada range yang kecil ni, high dia, dan kita akan jual sekiranya ada harga turun bawah daripada low yang candle yang low, narrow range ada panggil. Antara benda-benda yang kita boleh tunggu, contohnya doji, standard lah doji yang ada tanduk dan juga echo, ataupun ada orang panggil tunggu hammer, ataupun tunggu spinning top. Yang mana ada tanduk dan echo, kita boleh siap sedia. Ini ada tanduk dan echo, kita boleh siap sedia untuk masuk kalau ada harga naik ke atas dan jual kalau ada harga turun ke bawah. Terus naik turun, ini ada tanduk dan echo, masih lagi naik ke atas. Ini tapi tanduk dan echo macam saya kata tadi, kita nak dari range yang paling kecil lah. Ni besar, ni lebih kurang sama. Ini nampak beza. Ini nampak beza, dia kecil. Jadi katalah tadi entry kat sini, janganlah main-main. So, kita entry dekat area sini dan naik. So bila dia start close di bawah saja, maknanya dia break dia break dan close ni, kita akan jual di sini. Kita beli. So kita ada satu lagi support resistance yang kita boleh buat. Dia panggil satu, kita panggil trend line. Trend line kalau saya ambil sini, saya tandakan sampai sini, trend line. Jadi konsep dia, kita hanya nak beli kalau kata harga sampai ke sini balik dah ada rejection. Macam ni macam mana? Macam ni dia turun, dia sampai sini, dia naik balik, so sampai sini dia ada rejection. Dia buat small morning star. So nampak ada naik nanti kalau sini mungkin boleh. Tapi pro and cons, kadang-kadang kita tunggu kat sini, kita sungguh-sungguh tunggu kat sini tapi harga tu naik. Boleh juga selain daripada trend line tadi yang jenis garisan lurus, kita juga boleh gunakan moving average. Moving average ni pun dia panggil dynamic support resistance lah. Jadi pada ketika dia break, contohlah moving average kita pakai 8 dan kita jual pada dia break ke bawah, sama macam ni kan, dan kita nak tunggu 2 hari dia naik kan. Satu hari kedua dah boleh beli. Okay, mungkinlah short term kita jual lah, 1-2 hari kita jual. Lepas tu dia support sampai sini kan, dia berhenti sekejap. Dia besar kan dia berhenti, maknanya dia dah jadi 8 ni dah jadi support, dia ada rejection. Jadi dapatlah kita beli tumpang. Sama saja kalau kita cerita support, resistance, breakout ke apa ke, semua cerita dia sama saja. Tadi kita menunggu chart pattern. Chart pattern ni dia bukanlah satu benda ajaib. Contoh macam ni kan. Macam ni kalau kita tengok, kita nampak macam triangle. So ni kita nampak pun triangle juga. So ni nampak triangle juga. So ni nampak triangle juga.
Mungkin yang ni kita nampak tadi, kita nampak mungkin 4 segi. Kalau ni pun nak buat 4 segi, buat je lah 4 segi. Okay. Kenapa mungkin yang ini kat sini kita kata rounding bottom. Rounding bottom. Sini pun kita kena boleh tanda rounding bottom. So kenapa bagusnya chart pattern ni? Bila kita nampak chart dia sedang keadaan trending dan tiba-tiba dia buat nampak seolah-olah ada pattern, kita boleh, pertama chart pattern ni membantu kita untuk membuat target. Maksudnya kalau kita nampak target dia break, kita boleh buat target pertama. So kalau dia break, kita boleh buat target, macam ni kan. Break ke atas kita buat target, kalau break ke bawah kita boleh buat target dia ke bawah. Pattern ni sebenarnya tetap sama saja macam kita buat mula-mula tadi, support dan resistance. Ni resistance. Ya Allah, susahnya nak lukis chart ni. Kita nampak ni resistance, kita nampak ni support. So kalau kita menggunakan konsep yang kita belajar nombor 1 dan 2 tadi, kita hanya beli ketika harga berada di support, ataupun kita beli ketika dia break resistance. Konsep dia tetap sama, cuma bila kita buat satu garisan resistance, kita buat satu support, kita nampak seolah nampak macam pattern triangle. Dalam keadaan trending up, triangle dia breakout. 1000 chart dalam kat bursa ni, macam mana kita nak pilih? Takkan kita nak belasah je cat waktu ketika ni kan. Kita pun asal nampak doji je nak beli kan, asal nampak support resistance je kita nak beli. So sebab tu kita kena filter dulu chart. Chart ni macam ni kan, dia sedang menurun, lepas tu pada ketika ni dia sedang menaik, sedang cerita dia turun panjang ni, dia retrace panjang ni. So dia sedang buat apa? Dia masih lagi dalam downtrend tapi ada retracement sikit. Tapi walaupun retracement ni sebenarnya kita masih lagi boleh trade dia lah dalam short term kan. Dia ada high low kan. Jadi kita kalau boleh digalakkan cari stok-stok yang sedang trending up lah. Waktu bila kita rasa macam boleh beli, ketika MACD ni sedang bersilang positif lah. Kalau can trade ni biru, MACD punya line, bawah ni signal kan. Ada yang pakai biru, merah, ada pakai hijau. Jadi kita kena check dulu yang mana satu MACD line, yang mana satu signal line. Jadi keseluruhan kawasan ni adalah waktu untuk kita boleh masukkan dia dalam list, sebabkan filter kita masih positif. Yalah, masa kita screener tu kan, kita carikan waktu dia mungkin waktu ketika inilah. Jadi kita cuma tunggu sajalah cara-cara nak beli yang macam yang pertama, kedua dan ketiga tadi. Satu lagi filter kita, kalau kita menggunakan moving average, dua moving average, yang mana dia dah start bersilang. Kalau macam ni kan positif. Jadi pada ketika, saya ambil total lah senang. Pada ketika ini kita dah tunggulah kita punya macam mana kita nak beli tadi, ataupun yang ni dia dah positif, kita boleh belilah ikut pada cara-cara yang kita buat tadi lah, cara yang pertama. So moving average ni tak kisah nak pakai nombor berapa pun, asalkan apa sajalah, EMA ke MA ke, asalkan ada dua moving average, satu yang nilai dia lebih rendah daripada satu lagi. Contoh macam ni, kita pakai 821. Tak semua chart kita akan masukkan dalam contoh macam pada ketika dia sedang macam ni. Walaupun kita nampak ada support resistance, kita nampak doji lah apa semua, tapi disebabkan moving average dia masih lagi tak positif. Maksudnya moving average yang lebih rendah di bawah, yang lebih tinggi di atas. Jadi kita tak akan buat apa-apa pun, kita tak akan trade pun. Whatever berlaku kat bawah ni, langsung kita tak akan buat apa-apa. Walaupun kita nampak doji, kita nampak support resistance macam tadi lah. Kalau kita buka yang ni kan, pada ketika kejadian ni mungkin kita nampak support resistance, kita tak akan buat apa-apa. So kita akan letak tepi dulu chart dia.